Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, ayahanda dan bunda, abang-abang, kakak-kakak, kawan-kawan, para asatizah, marilah sama-sama kita mulakan perjumpaan kita, pertemuan kita kali ini dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibul Quran, iaitu penghulu ataupun orang yang diberikan Quran kepadanya. Hadiahkan juga kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda yang mereka ini semuanya adalah hafizul Quran, orang yang menghafaz Al-Quran. Hadiahkan juga kepada para asatizah, alim ulama, para qurra yang mana mereka ini semuanya hamlatul Quran, orang yang membawa Al-Quran mai dekat kita. Hadiahkan juga kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat, dan mesti kita kena minta doa dekat Allah supaya Allah sihatkan kita. Kenapa? Kerana kita semua nak bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, dan itulah tajuk yang kita nak bualkan hari ini, iaitu menjelang Ramadan Al-Mubarak. Menjelangnya bulan Ramadan yang mana tidak ada nama bulan lain melainkan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Tak ada nama bulan lain melainkan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dan di bulan Ramadan itulah Allah turunkan Quran. Jelas Allah sebut Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Okay, khair. Jadi kita nak menjelang bulan Ramadan, pahalanya banyak, ganjarannya besar, pintu syurga terbuka, pintu neraka tutup dan sebagainya. Seolah-olah nak bagi tahu kepada kita dia adalah satu gedung untuk kita nak ambil wholesale ataupun benda-benda murah daripada Allah Ta'ala supaya kita boleh dapatkan pahala yang banyak. Tapi dia ada tapi. Apa dia tapi dia? Tapi macam kata Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali kata apa? Perkara yang baik itu kalau tidak dirancang akan mudah dikalahkan oleh perkara jahat yang terancang. Sebab apa saya sebut macam tu? InsyaAllah selagi saya terangkan. Okey, mari kita baca dulu. Kita ambil dulu apa pokok perbincangan kita ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Okey. So firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al-Baqarah lana ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Apa dia Allah Ta'ala kata? Hai orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan kepada kamu puasa seperti mana telah diwajibkan bagi umat yang sebelum daripada kamu, agar kamu semua bertakwa. Okay, itu ayat basic. Maknanya berdasarkan kepada firman Allah tadi, adanya perkataan kutiba, maka
tahulah kita semua bahawa puasa itu wajib bagi kita. Okey, clear dah? Yang tu clear. Jadi, bila kita kata puasa ni wajib bagi kita, dia jadi satu ada rasa ta'ajub. Yang ni yang disebut oleh Dr. Abdul Basit. Dia kata apa? Ada rasa ta'ajub bagi kita bila mana Allah Ta'ala ceritakan tentang bulan Ramadan. Kalau boleh saya minta izin untuk saya tunjuk supaya nampak. Senang. 30 minit Ustaz Don lah ni saya rasa lah cara yang paling mudah sekali. Bila sampai je benda kita boleh tunjuk, kita tunjuk bagi orang nampak. Jangan syok sendiri. Saya kita duduk syok seorang-seorang. Orang lain tak nampak, tak tahu apa. Tu dia. Tengok dah. Ni Quran tu ni. Mana Quran ni sama macam hak rumah tuan-tuan punya Quran. Okey, tengok. Okey, so dia kata, dia mula dari sini ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayat 183 nah. Mula daripada sinilah. Okey. Apa tu? Ayyaman ma'dudat syahrul ramadan wa idza sa'alaka ibadi, masuk sampai dekat belakang sampai wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sebelum masuk ayat 188, ayat 187 ni dia berhenti cerita dia dekat sini. Jadi dia ada dua muka surat, kalau tuan-tuan tahu, dua muka surat berturut-turut lah. Dua muka surat berturut-turut cerita pasal bulan Ramadan, basic dia. Okey, tengok. Mai. So cerita dia yang saya nak highlight dekat tuan-tuan apa dia? Agak ta'ajub, kata Dr. Abdul Basit dalam satu khutbah beliau, dia kata agak ta'ajub kerana di dalam ayat menceritakan tentang bulan Ramadan, Allah gabungkan semua benda. Cara nak tengok bulan Ramadan, cara nak tahu awal bulan Ramadan, puasa dalam bulan Ramadan, doa mustajab bulan Ramadan, Quran turun bulan Ramadan, apa boleh buat pada malam hari bulan Ramadan, bila nak tahu boleh puasa atau boleh buka puasa. Dalam dua muka surat tu ada semua cerita pasal bulan Ramadan. Tapi saya tak mau cerita hak tu lagi. Jom ikut saya mai papan putih. Saya nak tunjuk satu benda dekat semua orang. Okey? Mai. Baik. Bila kita kata bulan Ramadan, semua orang hari ini, bagi saya sendiri, bagi tuan-tuan semua, dia bukanlah satu perkara yang asing. Dia bukan satu perkara yang asing. Tapi saya teringat ada satu muqaddimah seorang ustaz, dia tulis di dalam kitab beliau, dia kata Ramadan adalah satu bulan yang mai kepada kita dalam keadaan sepatutnya kita semua merasai bulan Ramadan yang kali ini berlainan dengan bulan Ramadan yang sebelumnya. Sebab apa kita kena rasa macam tu? InsyaAllah selepas ni kita sambung balik. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Dan saya cuba kontrol diri saya sebab seronok sebenarnya nak sampai bulan Ramadan ni seronok. Tapi sebab takut lagi cerita bercelaru. Tadi baca ayat Quran pun dah celaru dah. Dah seronok sangat. Jadi saat kita pakai maka biru senang sikit. Okey. So kita mula, kita tulis. Kita mula hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Amboi bunyi. Amboi. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuknya bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan. Okey, kita buat betul lah. Okey. Pertama sekali boleh tak saya minta izin? Saya tak tahulah orang dengar ke tak, tapi saya minta lah rakan-rakan, kawan-kawan semua, tolonglah. Yang ni nama dia bulan Ramadan. Benda kata Ramadan ni bukannya manusia yang sebut saja. Maksudnya walaupun nama tu orang Arab yang bagi nama apa semua, tapi Allah meraihkan benda tu, Allah sebut dalam Quran. Jadi bila kata Allah sebut dalam Quran, Allah redha perkataan tu. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan sebutlah elok-elok nama dia Ramadan. Nama dia Ramadan. Harfud dad. Ramadan. 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 Bukan Ramadan. Bukan Ramadan. Tuan-tuan janganlah buat lagu tu kat dalam ni duk sebut Ramadan. Dia jadi kita tak seronok nak dengar. Macam orang nama saya lah orang duk sebut salah. Don Donial. Nama aku Don Daniel. Bukan Don Donial. Jangan duk Don Donial. Don Daniel contohnya. Jadi kalau orang duk sebut kita bolehlah
sekali-sekala, okey, kita jadi macam tu. Tapi tak seronok lah. Apatah lagi bulan Ramadan. Jadi sebutlah Ramadan. Okey, clear no? So, bulan Ramadan. Itu nama dia dalam bahasa Arab. Baik. Dalam bulan Ramadan ini, kata ulama itu, dia kata apa? Sepatutnya hari ini kita melalui bulan Ramadan, menelusuri bulan Ramadan mesti lain daripada bulan Ramadan yang sebelumnya. Pasal apa agak-agak? Sebab satu yang paling important sekali, yang paling penting ialah kerana umur kita bertambah. Jadi bila umur kita bertambah, patutnya kita bertambahlah lagi keriangan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Saya just nak kongsi saja dekat sini macam contohnya, yang ni umur umur seseorang. Umur. Yang ni apa itu amalan? Ini amalan seseorang itu kat sini. Sepatutnya graf dia, kalau kita katalah umur dia meningkat, atau kita lukis dalam bentuk graf lah, kita kata yang sini umur, yang sini amalan. Sepatutnya kalau ikut graf kita, dia mesti jadi betul lah no. Bila umur bertambah, amalan mesti makin banyak. Naik lagi umur, amalan mesti lagi banyak. Naik lagi umur, amalan mesti lagi banyak. Dulu umur 15 tahun, sekarang dah umur 30 tahun, esok masuk 45 tahun. So dekat sini kalau dia jadi macam tu jugalah. Dulu tak semayang duha, dah semayang duha, sekarang waktu sini tahajud. Sekarang sini saat lagi dia baca Quran. Maksudnya amalan dia terus bertambah. Sepatutnya macam itulah kita. Jadi kalau katalah graf kita macam tu, jadi bila yang ni dekat sini, mungkin yang ni dekat sini, level samalah. Ataupun umur dekat sini, amalan dekat sini, dia boleh pijuh lagi lah sepatutnya lagu tu, nak compare dengan dia punya umur dia. Tapi itulah hari ni bagi pendapat saya yang kerdil untuk diri saya juga. Umur kita makin bertambah, tapi amalan kita kekal. Contoh mudah, amalan kita dengan bulan Ramadan. Daripada dulu kita tahu semayang tarawih saja. Tak salah semayang tarawih. Tahu semayang tarawih saja. Tapi kita tak tahu pun tarawih itu sebenarnya berapa hak sebenarnya yang sungguh-sungguh. Bukan 8, bukan 20. Tak. 8 dengan 20 itu perbincangan dia yang simple. Saya nak beritahu dan saya nak beritahu tuan-tuan, berdasarkan kepada perhimpunan Muktamar Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang dibuat di Putrajaya, jangan lupa yang tu. Muktamar tu dia dah bawa keluar dah rang undang-undang dia dah beritahu dah dekat kita. Siapa ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, dia mesti kena tinggal perbincangan benda-benda yang khilaf. Benda-benda yang tu jangan. Cerita benda-benda pokok bagi semua orang faham, supaya kita bersepakat di atas perkara yang pokok dan kita khilaf pada perkara yang cabang. Tak ada masalah yang tu. Itu ulama. Jadi kalau kita mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah, jadi tinggalkan perkara-perkara. Tapi saya nak patah balik, saya nak kata apa? Bila sampai umur kita banyak tapi amalan kita masih situ. Bila mai saja kepada semayang tarawih, kita masih lagi kekal 8 ke 20. 8, 20, 8, 20. Sepatutnya semayang tarawih itu dia bagi peluang kepada kita untuk nak buat. Siapa yang mampu nak buat, buatlah sebanyak-banyak yang mana boleh buat. Lagi boleh semayang. Nak tukar. Nak buat 8 dengan 20, falyatafaddal mashkura, tak ada masalah. Lagi nak tambah, silakan. Nak buat tahajud, silakan lagi. Nak buat tarawih lagi, nak tambah tahajud dengan nak witir. Ini pun kalau kita tanya bab persoalan witir pun, orang dah confused dah. Lepas tidur, bangun boleh buat witir dah. Itu kalau kita lepas sembahyang tarawih, kita buat witir, saat lagi nak bangun sembahyang tahajud, kena witir lagi tak? Kita tak boleh nak selesai pun perbincangan kita masa kita umur tang sini. Sedangkan umur kita dah sampai dekat sini dah. Nampak tak? Bukan saya nak kata orang-orang dah. Saya nak cerita berdasarkan kepada fakta. Macam kita tengoklah. Jangan compare Imam Syafi'i. Imam Syafi'i walaupun umur dia dekat sini, dia punya tu amalan dia dah sampai dekat sini lah. Yang tu tak usah compare lah. Kita kalah lah. Kita compare secara normal. Maksudnya kalau umur dia darjah 6, dia patutnya tahu benda ni. Umur dia tingkatan 5, ambil silibus sekolah lah. Ambil silibus sekolah. Sebab bila masa sekolah tu dia belajar ikut otak kita. Kita belajar masa sekolah tu dia ikut otak kita. Jadi masa umur 17 tahun kita tingkatan 5, apa subjek yang kita belajar?
Kita dah bukan belajar lagi pasal puasa, betul tak? Kita dah belajar dah berkaitan dengan tauhid, kita belajar dengan hukum syariah, kita belajar dah pasal tayamum, kita belajar dah pasal perkara-perkara yang dalam. Kita belajar pula berkaitan dengan hukum hakam. Kalau mai pula kita masuk diploma, kita dah belajar dah bab munakahat, bab kahwin, nikah, cerai apa semua kita dah belajar dah. Maknanya bab mandi wajib apa semua tu dah jadi simple dah benda tu. Dah jadi sepatutnya kita tahu ikut silibus. Saya cerita ni ikut silibus pembelajaran di Malaysia. Ikut silibus pembelajaran di Malaysia. Bab orang kata barakah tak boleh kejak ke apa. Yang tu cerita lain. Hak tu nanti bab tajuk lain. Tapi nak cerita dari segi normalnya, sepatutnya kita tahu. Tapi kita compare dengan amalan kita. Saya cakap untuk diri saya sebenarnya. Saya duk tohmah tuan-tuan ni. Bila saya duk kata lagu tu bukan duk tohmah tuan-tuan lagu tu. Tak. Saya duk kata kat diri saya. Jadi bila saya reflect pada diri saya duk hitung balik amalan-amalan saya. Saya tahu amalan-amalan saya kurang. Saya duk reflect lagi. Tanya lagi tuan-tuan. Bukan tanya tuan-tuan sebab muka saya duk nampak dalam cermin ni. Jadi tak apa. Sekali lagi kita sambung sekali lagi. Tajuk dia apa? Tajuk dia menjelang Ramadan. Belum persiapan lagi tahu. Baru nak menjelang. Nak muhasabah dulu hak lama-lama. Nanti baru kita buat persiapan. InsyaAllah kita sambung selepas ni. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don. Okey, saya minta ampun, minta maaf noh. Saya habaq-habaq tadi tu semua dalam keadaan waras. Saya cerita, saya bukan mengata saya tak mau buat benda-benda lagu tu sebab dah menjelang Ramadan. Okey, sama macam mana tuan-tuan, macam mana saya pun nak jaga amalan. Cuma saya minta izin hari ni sebelum kita nak masuk tajuk preparation. Sebelum kita nak masuk preparation, we have to know kita berada di level mana. Sekarang bila saya tunjuk lagu ni, saya guna istilah tadi sepatutnya. Betul tak? Saya kata sepatutnya. Ni. Tapi malangnya keadaan kita berbeza. Tuan-tuan saya, kita sama, keadaan kita berbeza. Apa dia? Ada setengah kita umur dia di sini, amalan dia di sini. Ada setengah kita umur dia di sini, amalan dia di sini. Ada setengah kita umur dia di sini, amalan dia masih di sini. Jadi apa yang penting, benda yang sama bagi kita ialah amalan kita kurang. Jadi once kita tahu bila mana kita tahu kat mana kita punya kedudukan, baru kita boleh buat preparation apa yang kita nak buat untuk bulan Ramadan yang akan datang. Misalnya contohnya kalau kita tengok keadaan kita hari ini, kita dalam keadaan kurang pada menjaga nafsu kita. Jadi bila mai bulan Ramadan, apa kata kita tingkatkan bab jaga nafsu kita. Contoh, saya cakap untuk dia dengan tuan-tuan samalah. Kita dalam bulan ni kita kurang pada membaca Quran. Jadi apa kata kita cuba buat preparation, cuba dah mula baca Al-Quran supaya nanti masuk bulan Ramadan kita boleh sama-sama berlari dengan orang lain untuk nak mengkhatamkan Al-Quran. Nampak tak maksud saya lagu tu? Jadi tujuan saya nak cerita hari ni, nak koreksi diri kita sama-sama supaya bila mai saja bulan Ramadan tahun ni mesti kena lebih bagus daripada bulan yang telah berlalu. Kenapa? Sebab usia kita hari ni dah bertambah setahun daripada yang tahun lepas. Maknanya saya tahun ni dah jadi 31 berbanding dengan tahun lepas dah jadi 30 tahun. Jadi sepatutnya umur 31 dia lagi kemah daripada umur 30. Kalau umur 31 lagi lingkup daripada umur 30, bahaya sebab kita sangkut dengan hadis Nabi. Betul tak? Nabi kata apa? Nabi kata orang hak yang cerdik dia adalah orang yang dia hari ni lebih baik daripada hak kemarin. Orang hak yang bolehlah lebih kurang hari ni sama dengan kemarin. Orang hak celaka, hak yang teruk dia daripada hari ni lebih teruk daripada hak kemarin. Tuan-tuan, kita fikir kita duduk tang mana satu. Jadi saya tahu kita semua tak mau hak nombor 3 dan kalau boleh kita nak duduk nombor 1. Kita tak mau nombor 3 tapi nak duduk nombor 1. Sebab apa? Kita lah ni duduk ada dekat nombor 2. Hari ni dengan kemarin serupa saja. Hari ni dengan kemarin serupa saja. Kalau kita belajar dalam bentuk training, saya tak tahu saya boleh sebut ke tak kat sini. Kalau kita belajar dalam bentuk training, benda yang orang panggil apa? Daily, apa kita panggil apa? Course apa? Jadi dia kata apa? Kalau dalam training, dia kata apa? Kawan saya lah ni duk ajak ni, si Nazir tu duk ajak. Dia kata apa? Kalau dalam training atau dalam kerja harian, kalau kita duk buat benda yang sama hari-hari, dia akan mai jadi jemu. Dia akan mai benda jadi jemu. Sebab itulah dia kena hari-hari, dia kena ada berubah satu benda ataupun benda yang kita boleh buat selalu. Dia kena ada benda yang kita boleh buat macam kalau kat komputer kita panggil istilah dia template. Template maksudnya kalau kita nak tulis surat rasmi dah ada dah, tinggal nak tukar nama, tukar tarikh, tukar tu je. Faham tak? Dia jadi template dah ni. Aku tak tahulah ni orang faham ke tak dekat rumah ni. Hajar boleh faham tak? Haji boleh faham tak? Ya, saya duk guna perkataan template tu. Saya macam tak apa nak clear tapi
saya faham lah daripada cerita tu, kira saya cerita balik daripada cerita lah. Kalau suruh saya buat, saya tak kerti. Tapi nak abang kata, kalau boleh benda-benda yang simple harian kita duk buat macam nak apa, benda yang macam harian tu, kalau boleh jangan kita ada. Kalau tidak, kita punya keadaan tak ada self development, kita tak ada berlaku perubahan. Nabi tak mau kita lagu tu. Lepas itu Nabi habaq kat sahabat, bila sahabat ni mai, Nabi kata hari ni buat lagu ni. Hak sahabat mai lagi esok buat lagu ni. Dia ada saja benda hari supaya apa? Hari ni lebih bagus daripada hak kemarin. Nampak tak? So, ala kulli hal, tajuk hari ni menjelang Ramadan, kita belajar satu perkara. Kita kongsi satu perkara sama-sama. Apa dia? Kita punya umur bertambah, tetapi amalan kita masih di takok yang lama. Kita umur bertambah, tapi graf kita masih lagi di sini. Kita masih duduk kemah dengan sembahyang duha. Kemah sembahyang duha tak ada masalah dah. Saya kata kemah sembahyang duha tak ada masalah dah. Carry on. Sembahyang duha jangan tinggal. Tapi tambahlah sikit. Sebab apa? Hari ni umur kita dah bertambah dah nak sambut Ramadan. Dulu kita sambut Ramadan umur 25. Tahun ni kita masuk Ramadan umur kita dah 27 dah. Takkan nak sama dengan 25 dengan 26 lagi. Patutnya dah 27, kemah sikit lah. Betul tak? Ada contoh lah. Itu bahasa saya. Okey? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi saya nak buat satu kesimpulan. Kesimpulan mudah untuk hari ni. Habis lah. Cerita takat ni habis. Sebab apa? Tadi kita ya ayyuhallazina amanu tak cerita lagi. Apa dia? Pasal apa? Ya ayyuhallazina amanu. Bila kata kutiba alaikumus siyam tu, Allah nak lagu mana? Apa makna siyam? Apa semua? Itu insyaAllah nanti masuk buat preparation. Sebab apa? 30 minit Ustaz Don. Bermula daripada hari ini, insya-Allah kita nak menelusuri bulan Ramadan, biar kita berjalan sama-sama. Saya nak hak yang mana duk tengok 30 minit Ustaz Don, nanti bila bulan Ramadan balik sembahyang tarawih ke apakah, nanti nak tengok ulangan ke apakah, jom kita berjalan sama-sama. Biar kita berjaya sama-sama sampai keluar daripada Ramadan, keluar jadi dengan orang yang Allah ampunkan dosa dia. Nampak? Kita keluar bulan Ramadan, biar kita sama-sama keluar jadi orang yang Allah ampun dosa kita sama-sama. Saya Allah ampun dosa, tuan-tuan Allah ampun dosa, kru-kru kawan-kawan cikgu pun Allah ampun dosa. Hak tu kita mengharapkan 30 minit Ustaz Don. Sebab apa? Saya percaya 30 minit Ustaz Don ni kita letakkan dia sama macam moto TV Al-Hijrah. Apa dia? TV kita untuk semua. 30 minit Ustaz Don ni, 30 minit Ustaz Don tuan-tuannya, dan untuk tuan-tuan juga. Kita punya semua. Jadi kalau saya bercakap ni, seolah-olah macam saya duk cakap dengan tuan-tuan betul-betul berdepan-depan, memang jom saya nak ajak, marilah kita supaya jangan jadi orang yang celaka macam Nabi kata, bila saja masuk Ramadan, maka Allah tak ampunkan dosa yang sampai habis bulan Ramadan. Itu tak mau. Tak apa. Hadis tu kita hurai nanti insya-Allah pada pertemuan akan datang. Di sini sahaja saya berhenti. Hadza wabillahi taufiq. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadza wabillahi taufiq. Hari ini tak ada jam tertinggal rumah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.